My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang pada hari ini untuk kita meneruskan kisah Nabi Musa pada hari ini pada halaman 168. Untuk sama-sama kita menghayati perjuangan kisah ini, kita menghayati perjuangan yang juga diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ia menjadi panduan kepada kita memahami tentang psikologi individu-individu dalam masyarakat termasuk kita dan juga bagaimanakah kita berinteraksi dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersyukur kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita terus pada hari ini ya, dengan kisah Nabi Musa yang amat menarik perjuangan Nabi Musa ini. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang interaksinya bersama dengan Firaun dan juga Al-Malak, mereka yang pembesar-pembesar. Dalam masa yang sama perjuangan Nabi Musa ialah mendidik kepada masyarakat Bani Israel yang dikenali degil, bukanlah sekadar Bani Israel. Kisah ini sepanjang Al-Quran wujud kerana ia memberi pengajaran kepada kita, janganlah kita jadi seperti Bani Israel, diberikan wahyu tetapi degil dan masih lagi mengikut kepada hawa nafsu dalam kehidupan. Jadi pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook. Kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat pada 144 permulaan bagi halaman 168 ini kita akan diingatkan tentang Allah mengingatkan pada Nabi Musa bersyukur. Ia sebagai mesej kepada kita untuk bersyukur. Apakah yang ingin kita syukuri? Salah satunya intipati daripada ayat 144 yang kita akan lihat pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita lihat pada sinopsis halaman 168 untuk kita jelas apakah yang akan kita belajar pada hari ini. Bermula daripada ayat 144 hingga ayat 145, dialog Allah bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian kita akan melihat
dipalingkan golongan yang sombong daripada memahami dalil-dalil kebesaran Allah akibat kesombongan dan kekafiran mereka. Inilah yang kita lihat pada ayat 146 hingga ayat 147. Diikuti pada ayat 148 kisah yang berlaku sementara Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Samiri yang membuat patung anak lembu, diikuti oleh Bani Israel, diuruskan Nabi Harun, dan ia adalah satu perkara yang mencarik kepada tauhid yang kita ingin lihat apakah kesan selepas itu. Jadi kita mulakan dahulu bacaan kita ayat 144 hingga ayat 146 untuk kita melihat sambungan kisah selepas Nabi Musa meminta pada Allah, ingin lihat kepada Allah, ingat nak tengok lama-lama kerana cinta Nabi Musa, tetapi apakah yang berlaku selepas itu? Kita baca bersama ayat 144 hingga 146. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat Al-Quran sekalian. Alhamdulillah kita share rancangan kita ini, majlis ilmu, moga-moga masyarakat di sana, di luar sana dan mendapat hidayah ataupun dapat belajar ilmu Al-Quran Karim. Moga-moga ayat yang akan kita baca ini dengan sinopsisnya dan akan ditadabbur ini akan meresap masuk dalam jiwa-jiwa kita semua untuk sama-sama kita amalkan bersama dan menjadi akhlak kita, akhlak Al-Quran, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Allah. Ah, 146 okey. Okey, 146 okey, boleh. Sekejap nak tambah air. Baik Ustaz Tang ni. Oh, alhamdulillah. Semalam dia baru nak jadi kan.
Ambil 146 ah. Flash dulu start berkabus. Sekejap. Ha? Bismillah. Boleh. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 144 hingga 146 daripada halaman 168. Jadi ini dipimpin oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, sambungan kepada apa yang telah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Seperti mana yang kita baca semalam daripada ayat 143, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa meminta arini anzur ilaik pada ayat 143 semalam. Iaitu apa? Ya Allah, aku nak tengok. Arini itu tengok sekilas, anzur itu tengok lama-lama. Tetapi Allah menyatakan kamu kena tengok lama-lama dekat jabal, ya, dan kemudian tengok apa yang jadi. Rupa-rupanya bila tengok pada jabal yang telah dimanifestasikan, Allah menampakkan kepada gunung tersebut, hancur gunung tersebut, maka Nabi Musa yang melihat pada gunung tersebut pun pengsan sekali kerana tidak mampu untuk melihat hanya pada gunung yang hancur, apatah lagi kalau ingin melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan bahawa nikmat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah nikmat yang dibenarkan di atas muka bumi ini. Allah menyatakan perkara tersebut menyebabkan Nabi Musa bertaubat, memohon ampun kerana ia adalah nikmat tanda cinta. Nabi Musa cinta kepada Allah SWT, tetapi ia bukannya di sini. Ia adalah satu nikmat yang ditangguhkan apabila sampai di akhirat nanti. Wa ana awwalul mukminin. Jadi Nabi Musa mengaku bahawa sayalah orang yang awal sekali yang akan beriman. Maka kata Allah SWT, Allah berfirman, ya Musa pada ayat 144, innistafaituka, sesungguhnya aku memilih kamu daripada kalangan semua manusia untuk membawa risalah, ya, banyak risalah dan juga wabikalami, dan dengan firmanku, kata-kata daripada Allah, fahuz ma ataituk wa kum minasyakirin, ambillah, ya, dengan betul-betul apa yang telah datang padamu, jadilah di kalangan orang yang bersyukur. Apa maksud risalati, ya, risalah adalah mesej suruhan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa kena bawakan kepada kaumnya. Contohnya bila Nabi Musa diminta untuk membawakan perintah menyembelih lembu contohnya, ya, untuk membuktikan siapa pembunuh kepada salah seorang daripada individu pada zaman Bani Israel, bersama dengan Bani Israel. Jadi itu satu risalah ataupun mesej. Selain daripada itu ialah mesej yang ada pada Taurat. Ya, Nabi Musa mendapat Taurat. Selepas ini kita akan lihat perkara tersebut. Itu adalah risalah. Apa lagi? Nabi Musa perlu membawa risalah, mesej kepada Firaun yang telah pun ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Itu adalah beberapa risalah, mesej, suruhan daripada Allah SWT, wabi kalami, dan perkataannya iaitu daripada Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi apakah perintah Allah? Fahudh ma ataituk,
ambillah apa yang telah diberikan kepada kamu dan jadilah di kalangan orang-orang yang bersyukur. Salah satu daripada bersyukurnya Nabi Musa, kerana Nabi Musa ini selepas sahaja selamat daripada Firaun sudah banyak berjuang. Kemudian bila sudah selamat, si kaumnya memohon untuk mendapatkan pada waktu itu Tuhan, berhala, untuk dibuatkan berhala kepada mereka. Penat berjuang ini, tetapi Nabi Musa masih lagi boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila minta untuk tengok, kemudian Allah jelmakan kepada gunung, Nabi Musa pengsan. Itu pun kena bersyukur, maksudnya Allah respon, tetapi Allah berikan yang sesuai untuk kapasiti kemampuan Nabi Musa di dunia ini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu disyukuri, kerana ini adalah syarat untuk membina kekuatan dalam berjuang ke hadapan, ya. Kerana bila kita bersyukur, kita tahu bahawa sebenarnya Allah akan menambah lagi kekuatan-kekuatan kita dalam kehidupan. Jadi pada ayat 145, ya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh, iaitu Taurat, ya, pada papan-papan yang ditulis segala sesuatu sebagai pengajaran dan penjelasan. Istilahnya mau'izatan wa tafsila, ya, ada pengajaran, mau'izah, dan juga penjelasan. Mau'izah ini adalah peringatan, ya, untuk memperingatkan sesuatu perkara yang kadang-kadang nasihat itu sesama manusia tidak jalan. Tetapi bila mau'izah ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memberi kesan kepada hati manusia untuk berbuat baik, beramal soleh. Wa tafsila, ia bukan sekadar pengajaran nasihat, tetapi detail penjelasan. Likulli syai', pada setiap sesuatu, ya, pada setiap sesuatu untuk menjadi hidayah. Bukan likuli syai' ini pada nak buat roti canai ke, nak buat roti ke. Misalnya ada orang kata dalam Quran ada semua sekali, ya, termasuk roti, nak buat roti canai, ya, tapi kalau cari mana roti canainya tak ada. Pasal diberikan panduan, iaitu bertanya kepada orang yang pakar, cari ilmu, iqra, itu guidance ataupun hidayah yang boleh kita ambil. Fakhudha biquwwah. Perkara penting yang juga telah dijelaskan pada ayat 144 ialah perlu diambil, pegang Taurat itu dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Ini amat menarik, iaitu bukan sekadar Nabi Musa kena pegang elok-elok Taurat itu, buat yang terbaik, tetapi perlu menyeru kaumnya untuk mengambil bi ahsaniha, ya, mengambil yang terbaik. Jadi apabila kita ambil pelajaran ini bukan sekadar untuk Bani Israel, tetapi pengajaran untuk kita juga. Di dalam Al-Quran ada, Ustaz, ya, bila bercakap tentang ciri ulul albab, salah satunya ialah yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Kita dengar yang terbaik dan kemudian kita dengar semua perkara dan kemudian pilih yang terbaik. Jadi apakah poinnya? Ya'khudhu bi ahsaniha ini bila kita nampak dalam Al-Quran suruh kita solat, aqimis solah, bukannya kita sekadar dirikan solat itu Zuhur pukul 3.30 petang, ataupun kalau kita bayar, kita buat sedekah itu kita bagilah 10 sen setahun, bukan begitu. Bi ahsaniha ialah kita buat yang terbaik, ya, sebaik-baiknya. Ini seruan pada Bani Israel, pelajaran juga untuk kita. Kerana apa? Kerana kita ada wahyu. Wahyu ini membawa kita lebih baik dan membawa kita mencapai yang terbaik untuk diri kita dalam kita berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru layak untuk melihat pada Allah apabila sampai ke akhirat nanti. Sa'urikum daral fasiqin, iaitu kami akan perlihatkan kepada kamu negeri orang-orang yang fasik. Iaitu poin yang disampaikan pada ayat 145 ini, bila seseorang itu ada wahyu tetapi dia tidak mahu untuk beramal dengan wahyu, sebenarnya orang itu fasik, iaitu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran penting untuk kita, bahawa sebenarnya bila kita ada Quran simpan 3-4 unit di dalam rumah tetapi kita tak faham pun apa isinya, apatah lagi untuk mengamalkan isinya, itu digelar sebagai darul fasiqin. Ini adalah satu perkara yang mencemaskan, ya. Tapi inilah peringatan Allah kepada Nabi Musa, ya, agar jangan sampai kaumnya itu ada Taurat tapi dibiarkan sahaja, ataupun menjadi orang yang fasik. Dia tak kisah pun apa yang Allah perintah, tak kisah, padahal Allah sudah pun memberikan wahyu sebagai panduan likulli syai'.
Pada ayat 146, satu ayat yang panjang dekat situ, ya, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Ini adalah peringatan yang penting untuk kita semua, ya. Sebagaimana kita bincang sebelum ini, ya, dalam 2-3 hari yang lepas, bahawa sebenarnya dalam surah Al-A'raf ini ada dua perkara yang dijelaskan, ya, paling kurang dua perkara, iaitu isu takabur dan juga isu ghaflah. Takabur dan juga ghaflah. Takabur ini maksudnya sombong, diwakili oleh iblis. Ghaflah itu diwakili oleh Nabi Adam. Jadi bila kita lalai, Nabi Adam lalai, maka kesannya dia terpengaruh untuk mendekati kepada syajarah, ya, kepada pohon di dalam syurga, tetapi dia bertaubat. Tetapi bagi iblis, bila dia sudah disuruh, dia lalailah awalnya, ya, bila disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, menghormati Nabi Adam, dia tak buat, dia lalai. Tetapi lepas itu dia sombong. Itu yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ayat yang ke-146 ini, akan aku palingkan daripada tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi yang tanpa alasan yang benar, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang menggetarkan kita, ya. Silap, lalai itu normal, ya, kerana kita adalah insan, selalu terlupa. Tetapi bila kita tersilap, jangan kita tak mengaku silap. Nauzubillah min zalik, ya. Kita doa pada Allah Subhanahu taala. Pasal kalau kita tak mengaku silap, kita mula sombong, maka Allah kata sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Iaitu Allah akan palingkan orang itu nampak kebesaran Allah, dia dah tak ada kesan dah. Ya, diberikan peringatan, diberikan ayat Quran, diberikan COVID-19, dia dah tak kisah dah. Dia tak nampak bahawa ini adalah peluang untuk yadarraun, untuk makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in yarau kull ayatin la yu'minu. Apa perangai orang takabur ini? Bila dah dapat begini, jika dia tengok ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, la yu'minu biha, dia tak beriman. Wa in yarau sabila rushd la yattahizuna sabila. Bila dia nampak kepada jalan petunjuk, ya, yang betul-betul boleh bawa kepada kebaikan ini, dia tidak bersungguh-sungguh untuk yattahiduna sabila. Bukan dia tak beriman semata-mata, tapi dia tidak mengambil jalan itu. Tapi kalau jalan yang ghai, jalan yang sesat, dia akan ambil. Ini nak menegaskan apa? Menegaskan bahawa orang takabur ini, dia boleh sampai tahap dia tidak beriman, satu. Tapi kadang-kadang mungkin dia beriman, ustaz, ya. Dia mungkin masih beriman lagi pada rukun Islam, masih lagi IC-nya masih lagi Islam. Tetapi dia mungkin tidak la yattakhizuna sabila. Dia tak akan ambil jalan rushd, jalan petunjuk. Kesannya ialah dia mungkin percaya, saya percaya Allah ini Esa, tapi saya tak semayang. Kan, dia tak nak ambil jalan itu, dia ambil jalan lain. Tengok TV okey, kalau main okey, makan okey, tapi kalau yang perkara-perkara yang diperintahkan dalam wahyu, dia tak nak ambil. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Ini dinyatakan sebagai mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, kerana mereka awalnya adalah ghaflah, tapi ghaflah itu sampai satu masa dia jadi takabur. Nauzubillah min zalik. Ini adalah satu pembongkaran. Allah membongkar tentang sifat manusia, tuan-tuan, ya. Kita mungkin tak tahu suatu perkara, kita boleh belajar, orang tegur. Tapi kalau orang tegur, kita tidak maksudnya makin lagi merendah diri. Apatah lagi bila Allah tegur di dalam Al-Quran, Allah tegur dengan COVID-19, bisnes kita, cabaran dalam keluarga. Kalau kita masih lagi rasa tak yadarraun, tidak merendah diri, khawatir ia menyebabkan kita makin takabur dalam kehidupan. Jadi ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita perhatikan, iaitu perkataan safa ataupun safawa, ya, iaitu memilih. Perkataan ini 18 kali diulang dalam Al-Quran dan ia digunakan pada ayat 144, di mana Allah memilih di banyak-banyak manusia Nabi Musa alaihissalam untuk membawa risalah. Kalau kita tengok istafa ini, maksudnya Allah pilih. Allah boleh pilih siapa-siapa saja, itu hak Allah. Tetapi bila Allah pilih di kalangan kita ada orang yang menyampaikan mesej, membawa risalah kebaikan daripada apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukannya mempersoalkan orang yang dipilih oleh Allah, tapi kita mempersoalkan apakah saya ini lalai, dan kalau saya dah dapat risalah ini, adakah saya ini sombong atau tidak.
Kalau kita dapat, kita pernah lalai tetapi kita pun kata ya Allah saya nak belajar Quran, saya dengar My Quran Time contohnya, kita jumpa ustaz tanya sana sini, itu tandanya kita tidak takabur. InsyaAllah Allah akan buka lebih banyak lagi ayat-ayat Allah sehingga kita dipimpin sampai ke syurga. Jika tidak, kita akan lihat apakah kesannya selepas ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sabda Nabi SAW, al-kibru, takabbur adalah sifat sebagaimana yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ialah sebagai menolak kebenaran dan juga merendah-rendahkan manusia. Inilah sifat yang kita diharamkan untuk memiliki sifat ini. Kalau ada, kita cabut cepat-cepat sifat ini daripada diri kita. Kita kena ubati, kena rawat dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan sifat ini tidak ada daripada diri kita, kan ia boleh orang kata apa, boleh menghalang untuk daripada kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada penonton-penonton dan sahabat-sahabat kerana terus setia istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita terus share, kita sebarkan rancangan kita ini. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak belajar berkenaan ilmu tajwid. Kita nak sambung semalam berkenaan dengan ikhfa hakiki. Kita nak mengukuhkan lagi berkenaan tajuk hukum nun mati ataupun nun mati dan nun sakinah ataupun tanwin. Kita lihat slide kita berkenaan dengan hukum ikhfa hakiki. Ikhfa sebagaimana disebut semalam, maksudnya tersembunyi ataupun ditutup, menutup satara. Istilah menyembunyikan huruf sukun iaitu huruf nun mati ataupun tanwin dengan satu sifat antara izhar dan idgham tanpa tasydid serta kekal gunnah pada huruf yang pertama. Maksud kekal gunnah itu ialah gunnah tu pada nun. Kemudian bila kita dah sebut huruf selepas nun itu tidak ada lagi gunnah. Cara bacaannya, hurufnya ada 15. Satu jaza saddaka fathiq datadhin syadzin. 15 huruf. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu, maka wajib kita ikhfakan. Kita lihat contoh. Likullin syai'in fakhudha. Ada dua, likulli syai'in fakhudha. Maaf, satu. Tanwin pada hamzah berjumpa dengan fa. Aijalan jasada. Aijalan jasada. Tanwin berjumpa dengan jim. Kemudian nun berjumpa dengan qaf. Min qablu. Min qablu. Wa tahdi man tasha'. Wa tahdi man tasha'. Nun bertemu dengan ta. Okey, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, bagaimanakah cara kita nak menyebut huruf ikhfa ini? Ialah kita ambil satu contoh, nun bertemu dengan fa. Anfusikum. Boleh apa ni? Nun bertemu dengan fa. Daripada hamzah kita sebut a, mulut kita terus pergi pada makhraj fa. Jangan mulut kita sebut, lidah kita pergi pada nun. Tak ada lagi. Anfusikum. Itu izhar. Kalau kita baca anfusikum, itu bacaan izhar dan tak boleh. Kita di sini kita baca kena ikhfa. Okey. So, nun itu hanya ada pada gunnah di khayshum, di hidung. Selepas kita sebut hamzah, a, okey, mulut kita, lidah kita jangan pergi makhraj nun. Yang pergi nun biar kerja hidung saja. Dengung dekat hidung. Daripada a, mulut kita, lidah kita terus berpindah pergi kepada huruf fa. So sebab tu kita kata ikhfa ini, nun ini disembunyikan. Sembunyi kat mana? Diletakkan di mana? Disembunyikan di sisi huruf selepas itu. Kalau huruf fa lah. Kalau huruf ta lah. Kalau dot lah. Contoh kita, nun bertemu dengan fa supaya nak bagi faham. Daripada a, mulut kita sebut a, daripada makhraj a, terus kita pergi ke mulut kita huruf nak sebut huruf fa.
anfusikum. Gunnah hanya pada nun. Bila kita sebut huruf fa, gunnah dah tidak ada lagi. Tak boleh kita sebut anfusi fu, tak boleh fu. Kita masih lagi kekalkan gunnah pada fu. Fu dah tak ada dah. Kalau kita masuk selepas nun tu, sama ada huruf fa ke 15 huruf tu dah tidak ada gunnah kat situ. Gunnah hanya kekal pada huruf nun, huruf pertama, huruf nun di hidung. Okey. So bila kita kata anfusikum, nun bertemu dengan fa. Daripada hamzah, mulut kita terus pergi pindah daripada hamzah a kepada fa. Okey. Nun itu hanya kekal pada gunnah. Jadilah anfusikum min duni min syai'. Kalau huruf qaf di belakang, min qa, kan, minkum. Kerana qaf kah ni huruf ikhfa yang paling jauh daripada mulut. Okey, harap dapat faham. InsyaAllah selepas ini kita akan buat latihan setiap episod ni, latihan ikhfa daripada 15 huruf ikhfa. Kita akan ambil contoh satu hari 2 huruf sahaja sehingga habis 15 huruf ikhfa untuk kita dapat sama-sama latih ketika Quran Time, insya-Allah. Jangan lupa menonton Quran Time. Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memberi komentar, ya, berkongsi dengan kita ihfa hari ini, Ustaz, ya. Izhar kita sudah pun lihat sebelum ini, dan hari ini kita melihat pada ihfa dia ada izhar mutlak sebelum ini yang kita dah belajar, Ustaz, ya. Maksudnya bila nun bertemu dengan ya, bertemu dengan mim dalam satu kalimah, ya. Tapi kalau berbeza kalimah barulah dinamakan sebagai ihfa. Itu idgham, ya. Bukannya ihfa lagi. Baik. Jadi kita ingin meneruskan kepada ayat 147 hingga ayat 149, ya. Ini masih lagi kita nak melihat komentar awal tentang mereka yang sombong. Kalau kita perasan kisah Nabi Musa itu sekarang ini dia macam pause kejap, ya. Ini komentar-komentar, Ustaz, ya. Pasal dalam kaedah penceritaan dalam Al-Quran ini, kisahnya dia tak habis pun. Ada kesimpulan ataupun pelajaran daripada Allah. Kemudian sambung balik semula. Ya, dia tak macam filem yang terus menerus. Kalau katakan surah Yusuf, mungkinlah dia daripada awal sampai akhir, tapi ada juga di celah-celahnya itu ada pelajaran-pelajaran. Pasal poin di dalam Al-Quran ini, ia bukan kitab filem, ia bukan kitab drama, tetapi ia bukan kitab sejarah, tapi ia adalah kitab hidayah. Jadi bila kita melihat kepada kisah tersebut, ia adalah peluang untuk kita mengambil hidayah demi hidayah, agar kita jangan hanya terpersona kepada kisah dahulu kala, tetapi ia adalah kisah sekarang yang bertukar nama sahaja. Firaun mungkin tukar nama kepada A contohnya, Haman tukar jadi B, Nabi Musa jadi C. Kemudian plot itu akan berulang sepanjang sejarah. Jadi kita nak meneruskan dengan ayat 147 hingga ayat 149. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن
من الخاسرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah bacaan ayat 147 hingga ayat 149. Tuan-tuan membaca sebentar tadi untuk kita melihat sambungan daripada ayat 146 bila Allah menyatakan tentang orang yang sombong, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu anha ghafilin. Asalnya wa kanu anha ghafilin. Asalnya ghaflah. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini bila kita lalai, ya, bila kita ghaflah daripada panduan daripada al-Quran, ia boleh membawa pada sombong. Orang sombong bukan tiba-tiba sombong. Dia mula-mula dia merendah diri je. Mana ada baby yang terus sombong, kan? Baby itu dia terus membesar, tak pernah pun kita nampak sombong. Tetapi kalau ia tidak dididik dengan panduan wahyu, bila ayah, bila pemimpin tidak mengingatkan kepada ahli keluarga, pada ahli masyarakat tentang apakah kitab ataupun panduan yang betul, ilmu yang betul, maka orang yang lalai itu lambat laun dia akan jadi sombong. Itu sebabnya kalau rahsia nak jadikan orang sombong, lalaikan dia. Itu cara syaitan, Ustaz, ya. Jangan kita buat begitu. Itu petua dia. Jadi lawan dia punya akas ataupun dia punya opposite. Okey, lawannya ialah kita memang kena pastikan orang tidak lalai. Salah satu cara lawan pada lalai ini adalah zikir, ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran nama lainnya adalah az-zikr, ya. Makin lagi banyak kita membaca al-Quran, makin lagi kita berzikir, makin lagi kita menunaikan solat, insya-Allah kita tidak mungkin akan lalai dalam kehidupan. Maka Allah kata pada orang yang mendustakan ayat Allah ini, apa katanya? Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah. Orang ini sebenarnya dia mendustakan ayat-ayat kami dan juga pertemuan hari akhirat. Allah akan hancurkan, ya, habitat ini seperti kalau kambing gemuk, Ustaz, ya. Gemuk kambing tersebut, ingatkan kambing tu sihat tapi rupanya dia keracunan makanan. Dia makan rumput yang racun, itu namanya habitat. Maksudnya ialah sia-sia nampak amal seseorang itu baik. Itu sebabnya dalam hidup kita, tuan-tuan, kita ada nampak orang tu akhlak dia macam mulia. Dia tolong orang, dia senyum, dia derma sampai berbilion-bilion. Kita ada nampak orang yang bukan Islam, ya, yang derma bilion-bilion. Saya derma, Ustaz, sikit je, kan. Kita pun tengok dia tu baik sangat, kan. Dia ni dengan orang semuanya baik. Tapi kita kena ingat, itu memang digelar sebagai amal, ya. Di sini digelar sebagai amal, a'maluhum. Dia tidak dinafikan sebagai amal. Dia ada beza kasaba, fa'ala dengan amala. Amala ini sesuatu perkara yang yang dibuat dengan niat, ya. Maksudnya perkara ini tidak dinafikan kebaikannya. Tetapi Allah kata apa? Setiap amal walaupun nampak baik, ia akan jadi habitat. Dia akan jadi sia-sia. Macam kambing gemuk yang keracunan. Dan mengapa jadi begitu? Kerana mereka mendustakan ayat kami dan mendustakan pertemuan pada hari akhirat. Maksudnya dia buat kerana apa? Bukan kerana Allah. Dia buat kerana manusia, dia buat kerana mak ayah, dia buat kerana bos, dia buat kerana anak. Perkara itu kita kena beri perhatian, tuan-tuan. Itu mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendustakan hari akhirat. Dia bukan nak mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai di akhirat, ya, ataupun di dunia ini. Dia tak mengharapkan itu. Dia kata alah tak adanya, kan. Kita buat yang terbaik ini pasal just to be good. Kan, to feel good. Just nak rasa baik sahaja, ya, untuk bermotivasi. Perkara itu ditekankan pada ayat ini akan hancur. Ini adalah menjawab pada persoalan mungkin ada di kalangan kita, ada kawan yang dia amat baik tetapi dia tidak solat, kan, ataupun dia tak nak baca Quran, ataupun dia tak nak masuk Islam pun, ya. Dia tak nak jadi orang Islam. Asalkan kita rasa macam tak apalah, dia baik, dia tak kacau orang. Memang dia tak kacau orang, ya, tetapi dia kacau Allah Subhanahu Taala. Dan orang-orang ghaflah ini sampai satu masa dia menjadi takabur, dia menjadi sombong, ya. Dan ini perkara yang salah seorang daripada syekh yang pernah saya belajar dulu, Ustaz, ya, Syekh Yusuf Estes dekat US dululah. Dia ni daripada Kristian, dia masuk Islam, kan. Kemudian dia ada nenek dia yang amat baik. Jadi neneknya meninggal, jadi dia amat sedih sangat, kan. Tapi mati, meninggal dalam keadaan bukan Islam lah, kan. Jadi dia kata bila dia dah kaji baru dia tahu bahawa sebenarnya bila orang itu lalai kemudian amat sombong, ya, kalau diingatkan, dia dah ingatkan kepada agama Islam, satu hidayah Allah lah, kan, yang akan tu. Hidayah Allah tidak sampai kepada orang yang takabur. Kan. Jadi ini amat mengerikan kalau kita ini ada takabur yang kita kena
kena minta Allah jauhkan daripada kehidupan kita. Disambung pada ayat 148, wattakhadha qaumu Musa. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya Nabi Musa dan kaumnya diingatkan untuk ambil betul-betul yang terbaik daripada Taurat. Tapi apa yang dibuat sementara Nabi Musa bertemu Allah, kaum Nabi Musa mengambil selepas dari setelahnya Musa pergi ke gunung Tursina itu, lepas dah pergi ke sana tu, min huliyihim, perhiasan-perhiasan untuk jadikan anak lembu. Ya, jasadan lahu khwar, dan fizikal anak lembu itu, ya, dia boleh berbunyi, dia boleh bunyi, bunyi macam lembu tu kan, pasal adalah teknologi yang dibuat zaman sekarang ni mudah aja ustaz ya. Zaman itu bila dapat buat begitu, mereka amat kagum. Ya, jadi apakah yang dinyatakan? Allah refute, Allah balas balik, alam yara annahu la yukallimuhum. Ya, sebenarnya kalau kamu tengok, dia tak bercakap pun, hanya keluarkan bunyi khwar itu sahaja. Wala yahdihim, tak ada pula dia memberi hidayah, dia sekadar bunyi sahaja pun kamu sudah kagum, berbanding dengan Allah menjadikan lembu yang boleh bunyi, dan juga Allah membuatkan pelbagai perkara ini sebagai hidayah, termasuk memberi Taurat. Jadi Allah memberikan hujah ini, ittakhaduhu wa kanu zalimin. Sebenarnya kamu buat ini adalah suatu perkara yang menzalimi kepada diri kamu sendiri. Ya, jadi ini adalah pelajaran untuk kita sama-sama, ya, di mana kita belajar daripada sini, Bani Israel ini dia tak committed pada Qurannya ataupun kepada Tauratnya. Ya, dia committed kepada benda yang pelik-pelik. Bila Samiri bawakan beritahu begini, dia pegang pada kata Samiri, ya, salah seorang daripada Bani Israel itu, dia tidak percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Walamma, ya, tetapi apabila dah mereka sedar, suqita fi aidihim, ini maksudnya satu frasa dalam bahasa Arab. Suqita ini ustaz ya, suqita ini kalau kita pegang gelas lah, kita lalai pegang gelas tersebut, pum, terus terpecah kan. Itu namanya suqita fi aidihim. Bila mereka dah, alamak, saya dah terperasan, ya, kami ini lalai, wa ra'au annahum qad dallu, dan mereka mengetahui mereka ini sesat, qalu, ya, mereka bercakap apa? Ya Allah, kalau la illam yarhamna, jika dia, ya, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang yang rugi. Doa ini, perkataan ini macam doa Nabi Adam ketika sudah mendekati pada asy-syajarah. Nak ceritanya apa? Ini Bani Israel adalah satu kaum yang ingin dibawa pada iman, tapi buat perangai. Kerana apa? Lalai. Tetapi adakah mereka ini takabur? Mereka mengaku kesilapan. Ini perkara yang perlu kita belajar dalam hidup kita ini, tuan-tuan. Kalau ayah, pemimpin, ada nampak orang di kalangannya ini buat silap tetapi nak mengaku silap, yang itu insya-Allah itu kita kena terus didik seperti mana Nabi Musa. Jangan kita kata ini tak boleh pakai, ini apalah, tak committed kepada agama. Kita tak boleh cakap begitu. Pasal Nabi Musa diutus untuk mendidik mereka. Iman ada tetapi mereka tersilap, terbuat syirik, ini teruskan mendidik. Ya, kerana apa? Kerana inilah perjuangan mengikut kepada orang-orang yang telah diberi nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada was salihin, dan inilah kisah yang kita lihat pada hari ini, membawa kita kepada situasi pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu bagaimana kita bercakap tentang Bani Israel, ya, mempersoalkan Nabi Musa ni dapat apa sebenarnya bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di sebahagian kanan itu dicakapkan entah-entah dia tak jumpa pun Tuhan, ya. Mereka mempersoalkan perkara-perkara keimanan ini mencabar kecuali apabila dia diasaskan kepada kehambaan, berasaskan dalil, ya. Dan di bawah itu entah-entah ayat-ayat Tuhan itu dibuat-buat, okey. Itu perkataan Bani Israel. Mereka ini ingin dipimpin, ya, tetapi mereka juga buat perangai tersebut. Dan akhir sekali di sebahagian kanan bawah itu bercakap tentang lembu yang dibuat daripada emas. Ini adalah lambang kesyirikan. Mereka terpeleot, ya, terjejas, tetapi mereka akhirnya mengaku bahawa mereka membuat silap kepada apa perkara syirik yang disampaikan. Jadi ini adalah bahagian seterusnya kisah Nabi Musa yang akan bersambung esok insya-Allah. Kita ambil resolusi daripada ayat 100 ataupun halaman 168 ini, ya.
iaitu resolusi kita, apakah yang boleh kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita tengok resolusi pada ayat 144, berpegang teguh pada wahyu. Zaman kita Al-Quran, pada zaman mereka itu adalah Taurat, untuk menjadi orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, berpegang sekuat-kuatnya pada mesej daripada Allah. Maksudnya bukan sekadar kita beriman, tapi kena buat. Kerana kalau kita tak buat setelah kita ada Quran, sebenarnya kita digelar sebagai orang yang fasik, yang naudzubillah, kita harap kita tidak jadi begitu. Dan ayat yang ketiga ataupun resolusi ketiga yang boleh kita ambil perhatian, jangan jadi orang lalai, iaitu orang yang mengabaikan ayat kebesaran Allah, kerana ia akhirnya boleh membawa kita pada status takbur, sama level dengan iblis yang dilaknat, akhirnya dipalingkan daripada melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah, Allah pelihara kita daripada godaan iblis, daripada menjadi orang yang lalai, dan jangan jadi orang yang takabur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, warfa'na wanfa'na bil Qur'an, Allahumma adibna bi adabil Qur'an, wa khalliqna bi khuluqil Qur'an, wa 'allimna bi ilmil Qur'an, واشف أمراضنا بالقرآن، وارفع درجاتنا بالقرآن، يا حنان يا منان، واكشف الهم والغم والكرب عنا بالقرآن، اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، يسر حسابهم بالقرآن، وسع مدخلهم بالقرآن، ثبت عند السؤال ببركة القرآن، ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن، أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kita syafaat daripada Al-Quran, memberikan kesan kepada hati kita agar tidak ghaflah, tidak lalai, dan dengan Quran yang kita baca pada setiap hari ini, ia menyebabkan kita tidak menjadi orang yang takbur, yang sombong kepada Allah. Inilah kesan daripada Quran yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran. Satu platform tuan-tuan boleh menyumbang, menyokong perjuangan ini agar lalai dan sombong ini tidak bermaharajalela di kalangan ahli keluarga kita, dalam kepimpinan kita, dan tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera di atas skrin. Moga-moga sumbangan tuan-tuan itu menyambung kepada tali temali rantai perjuangan Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita teruskan insya-Allah. Moga-moga ia juga menjadi bekalan untuk membina generasi di negara ini insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita ingin Quran ini membekalkan solusi vaksin kepada lalai dan takbur yang boleh berada pada mana-mana individu agar terus negara ini, dunia ini dipimpin dengan cahaya Al-Quran. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته
My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.